Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita puji Tuhan, kita syukur Tuhan, sebab kita boleh sama-sama merenung firman Tuhan pada awal pagi ini. Tema yang kita akan renung bersama dari Alkitab Melayu bab 1, 10 ke-14 adalah Tuhan utama dalam hatiku. Tuhan utama dalam hatiku. Sebelum kita merenung firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita menjemput saudari Tan Pechen daripada Gereja Metodis Siong Tau, Kuching Barat, dan juga bersama dengan saudari Tan Xiu Ching dan saudari Didi Bong untuk mengetuai kita dengan satu lagu dipanggil dengan Apakah Ku Balas.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Tuhan utama dalam hati. Saudara-saudari, kita masih ingat kembali apabila kita mengakhiri renungan kita mengatakan bagi mereka yang hanya menyembah Tuhan sebagai Tuhan, untuk mereka ada pemberian bahagia yang benar. Tetapi mereka yang menggantikan Tuhan yang benar dengan khataan, dengan nama, dengan keseronokan, kendaan, dengan Tuhan lain, mereka akan menambah sedih. Mereka akan menambah susah dalam jiwa mereka. Bukan kata menyembah Tuhan kita secara rancak, tidak ada masalah. Tapi kita akan memperoleh bahagia yang dikasihi oleh Tuhan. Yang di dunia ini tiada orang boleh kasih. Saudara-saudari dalam Alkitab, Malakai pasal ayat ke-14, dia kata haluslah sembah yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu lela, itu layak dipuji, layak dikasihi, setia dalam pelayanan. Semoga di antara kamu apa ada yang menutup pintu baik suci, supaya jangan kamu membakar berjibaku dengan sekali. Di sini dia kata apa? Di sini dia kata Tuhan melalui Nabi Malaiki memberitahu Tuhan yang tidak mau baik suci itu dibuka. Herannya sekali tidak mau buka itu baik suci. Kita kata pada hari ini kita kata Presiden Bishop melalui sentuhan Tuhan kata tidak mau buka pintu sudah, jangan buka gereja. Memang kita harap betul apa? Kata itu setengah menyedihkan. Tuhan akan sedang mereka tutup pintu baik suci. Jangan buka. Jangan buka. Jangan biar api berjebak. Harus dipadamkan. Mengapa? Kerana umat Israel telah menasiskan baik suci. Dan mempersembahkan adalah baik suci yang tidak membolehi kehendak Tuhan. Tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, dan iman-iman agama, ketua agama seperti kan untuk kali ini mungkin pastor, pendeta, distrik superintendent, bishop, presiden tidak melayani Tuhan dengan baik, tidak melayani Tuhan dengan kehendak Tuhan dan juga menghina Tuhan, juga jemaat Tuhan tidak berjemaat menghina Tuhan. Dan dia mau apabila kami mereka masih buka untuk menjalankan perniagaan seperti ini. Saya kata apa yang saya kata adalah mana dalam tahun sebelum pasti dalam jam Nabi Malaikai berjimat melayani. Dia tahu bahawa orang Israel mempersembahkan korban yang tidak sederhana kehendak Tuhan, tetapi mereka mengabaikan sebagai ketua agama, sebagai pastor untuk hal ini. Tidak awal mereka dan mengutuk untuk mereka untuk baik diri. Mereka menyebarkan kepada Tuhan dan membenarkan perkara-perkara yang berurusan di dalam baik dan tidak memenuhi kehendak Tuhan. Mereka melayang, tapi mereka leka dan cuai. Saudara-saudari, apa reaksi Tuhan? Saudara mohonlah saya kepada Tuhan supaya Dia mengasihi. Kerana permohonan yang kotor ini telah dipersembahkan oleh tangan. Adakah di masjid yang masih boleh menerima anda? Dia akan jelas tunjukkan kepada mereka yang merayang di masjid. Nabi Malaikai mengirim pesan yang tegas kepada orang-orang ini karena mereka dengan jelas melihat bahawa kegiatan korban telah menyimpan, telah menyembelahi kehendak Tuhan dan juga mereka patut tuntut hukum. Tetapi mereka tidak. Mereka masih biasa. Mereka berasa diri masih bagus. Mereka yang melayani di gereja hari ini benar-benar perlu lebih berhati-hati bertindak ikut kehendak Tuhan. Kita mengambil pelbagai peringkat pelayanan dalam gereja. Dan Tuhan juga memerlukan kita untuk setia untuk menjalankan pelayanan Tuhan menurut kebenaran Tuhan, bukan mengikut kehendak kesukaan sendiri untuk melayani Tuhan. Kita mesti serius dan setia dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, kita mesti membetulkannya
dengan pelbagai cetek daripada Tuhan. Apabila kita lihat mereka melayani Tuhan dengan setia, memenuhi amanat Tuhan, kita puji Tuhan. Kita lihat ini adalah memuliakan Tuhan. Tapi apabila mereka melayani Tuhan dengan lihat saja, dengan tidak begitu mentaati Tuhan, mentakuti Tuhan, itu menjadi satu yang tidak mau, menjadi satu kesan yang buruk kepada gereja. Ini Tuhan ingin mereka menjadi perhimpunan yang sungguh. Mereka hendak mereka memang boleh taubat, boleh menjauhi daripada dosa, boleh membeli kesaksian tentang firman Tuhan, dari tempat di mana berhidup sesungguh-sungguh di antara umat Tuhan. Mari kita khususnya memeriksa pelayanan, bukan untuk tergesa-gesa, tetapi untuk menyelesaikan, menghabiskan, menjalani pelayanan dengan setia dan segenap hati, sesuai dengan tuntutan kebenaran Tuhan kepada jemaatnya. Bukan saja pada zaman Nabi Malaikai, tetapi pada hari pasca Penamit. Kita perlu kembali memperolehi nak kasih pertama seperti kita kasih kepada Tuhan, seperti Tuhan inginkan gereja Efesus. Dengan cara ini seseorang harus melihat kita sebagai hamba. Kita adalah pengurus belasnya Tuhan. Keperluan untuk seorang pelayan adalah untuk memastikan kita suka. Kita adalah seorang yang mengetahui rahsia. Apa rahsia? Yaitu hanya Yesus Kristus boleh menembus dosa. Hanya Yesus Kristus adalah satu-satu juru selamat. Tuhan menjadi firman. Firman menjadi tujuan. Datang ke dunia ini menyelesaikan penyelamatan. Bagi mereka ada taubat dan iman serah diri kepada Tuhan Yesus Kristus, seumur hidup kita akan diselamatkan. Kita perlu lihat sebagai seorang pelayan. Kita menjadi seorang pelayan yang setia. Saudara-saudari kesetiaan ini kita menghala separuh perjalanan. Selepas kita melaksanakan pelayanan pekerjaan khusus, kita mesti setia untuk dilaksanakan. Kita perlu memperlakukan yang baik. Kita perlu berjalan dengan baik. Kita perlu membuat satu kesimpulan sama ada pelayanan perlu bertingkatkan lagi ataupun tidak. Saudara-saudara kita perlu tidak berputus. Dan kita jalan separuh. Marilah kita melakukan yang paling baik. Bukan mengikut kehendak diri sendiri, tetapi menurut keperluan kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Matthew Henry, tidak ada yang lebih menghina nama Tuhan daripada kelakuan yang buruk kalau mereka ingin memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, kita hendak tunjukkan kesalehan dalam liturgi, yaitu dalam proses beribadat kepada Tuhan. Tuhan semesta alam berfirman, kamu telah menghujat aku karena kamu menyangka meja Tuhan itu najis dan makanan di atasnya dihina. Dan kamu berkata, alangkah susahnya. Tunjukkan kesalehan dalam liturgi. Dan seterusnya dia punya ayat suci. Dan kamu bekerjanya berkata, kamu membawa yang dirompak, yang timpang, dan yang sakit sebagai hadiah. Bagaimanakah aku dapat menerimanya dari tanganmu? Perhina Israel terhadap Tuhan juga dimanifestasikan dalam perlakuan kesah-kesah mereka terhadap Tuhan. Mereka mula jemu dengan tuntutan ibadat dan upacara umat. Apabila orang Israel pulang dari pemungutan ke tanah air mereka, mereka adalah membaca Taurat Musa. Pertama gembira mendapat terus menyembah Tuhan baik seperti yang dituntut oleh saudara-saudari dalam ibadah prosedural dan upacara ini. Tapi daya upaya untuk menyatakan rasa takut kepada Tuhan melalui tindakan. Tapi selepas 40 atau 50 tahun, mereka mulai bongsang. Mereka mulai berasa kesemua hanya menyusahkan diri. Saudara-saudari, kedai ini adalah keadaan orang daripada orang-orang yang percaya di gereja di Efesus, di mana Tuhan mendatang meninggalkan kasih pertamamu. Mereka bertobat dan melakukan apa yang mereka lakukan dahulu. Dahulu apabila orang Israel beribadat di bait suci, mereka perlu menyiapkan diri, mempersiapkan diri sendiri dengan baik, malah membasuh diri sebelum masuk ke bait suci. Mereka menyediakan korban terlebih dahulu dan mengambil bahagian dalam pembacaan hukum
bersama-sama semasa ibadat, dan mereka juga membeli salam antara satu sama lain. Pada hari itu orang Israel harus mengumpulkan hukum dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa mereka. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang patut kita memberikan kita terhadap. Adakah kita mendapati beberapa ruang akan menyusahkan membuat menyertai ibadat setiap minggu dan juga setiap hari? Adakah kita mengingatkan diri pada malam sebelum Ahad, yaitu satu malam kita patut tidur awal sebab kita ada semangat untuk menyediakan diri untuk menyembah Tuhan pada hari berikutnya? Sudahkah kita menyediakan kumpulan Tuhan yang kita beri dalam persembahan? Adakah kita sudah bersedia pakaian yang kita perlu pakai pada hari itu? Atau kita masih sibuk mencari baju? Kita masih sibuk membuat semua? Saudara-saudari dalam Yesus, adakah kita mengambil berat dengan berat dan kita? Adakah kita bersedia untuk sedia ibadat yang kita akan sertai? Marilah kita menyampaikan hati kita kepada Allah. Marilah kita menyembahkan hormat kepada Allah dalam ibadat. Saudara-saudari, marilah kita kembali kepada Allah berkorban, dan perkhidmatan yang sepatutnya kita kembalikan kepada Allah adalah ibadat benar-benar memperlihatkan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, jangan hanya tahu bagaimana untuk membantu dalam masa yang susah. Lupakan Tuhan apabila kita dalam masa yang lancar. Dan marilah kita jangan lupa malas menyembah dan melayaninya. Sentiasa memberi alasan, saya sangat sibuk jaga anak saya, sibuk kerja rumah, sibuk kerja. Bukan itu tidak perlu sibuk, itu adalah tanggungjawab kita. Tetapi kita apabila kita ada rasa, kita akan menyediakan masa untuk menyembah Tuhan secara berseorangan dan secara Allah dalam hidup. Penyertaan dalam ibadat. Dalam ibadat kita sepadan dengan status kita sebagai umat Tuhan, sebagai imam raja. Di satu pihak, Nabi menunjukkan kepada kita bahawa semua orang Islam tidak menghormati Tuhan dan mempersembahkan haiwan yang cacat, melainkan kepada adalah sesuatu yang menghina. Kalian yang menunjukkan bahawa sasaran utama serangan itu adalah para imam Israel. Dan tugas mereka adalah untuk mencegah kekotoran tempat dan memberi korban yang tidak layak disembah, seperti yang muda, yang lembah atau rumput. Saudara-saudari, mereka menggunakan hati yang berhati supaya mengejutkan iman mereka, supaya mereka boleh bangkit, mereka bangkit, mereka boleh taubat, yang membincangkan penghormatan mereka kepada manusia dengan perhinaan mereka yang bukan kepada Tuhan. Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa itulah dari tempat ratus berubah. Malaikat kabarkan dengannya untuk mengubah hadiah yang sama kepada kamu pasti. Dengan itu memuji kualitas. Adakah kamu akan hadiah kepada kamu kepada penguasa kerajaan? Adakah mereka akan rela untuk menerima? Memang akan sedih, mereka marah. Sama juga Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas Tuhan, Raja atas Raja, yang layak disembah dengan sepenuh dan segenap hati kita. Logik malaikat tidak dapat ditinggalkan. Seorang tabenur Tuhan atau bapa yang kecil layak tak mendapat penghormatan lebih daripada yang diberikan oleh Israel. Tapi Tuhan adalah bapa tertinggi, Tuhan dan Raja besar. Geran Raja besar dalam penggunaan umum menunjukkan kepada Maharaja atau Raja berkuasa. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 19 28 penggunaan yang sama. Sebagai kesimpulan, kita malaikat adalah firman Tuhan kepada umat pilih yang telah terteks. Adakah kita sudah selesai? Jemaat dalam zaman malaikat, marilah kita tahu kepada terutama para iman yang telah berpaling daripada Tuhan. Marilah kita berdoa dari pastor, pendeta, IS, bishop, presiden sampai semua pimpinan dan juga jemaat, kita mesti sentiasa merasai diri adalah seseorang yang
sentiasa berasa kita perlu Engkau. Biarlah kita bersama-sama menjadi murid Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka mengubahkan makanan yang dipersoalkan. Walaupun undang-undang mengharuskan orang cacat tidak boleh disembah, mereka masih sembahkan. Ini adalah mengubah. Mereka adalah membuat sesuatu yang menghina Tuhan, yang mengkotorkan tempat suci Tuhan. Yehuda, istri muda mereka dan bertanya dan mengapa Tuhan tidak senang menerima persembahan mereka. Jika orang tidak membayar keseluruhan yang sepatutnya. Inilah adalah dua bahagian di mana saya akan sama-sama kita renungkan pada hari yang akan datang dalam minggu. Saudara-saudari, tetapi walaupun manusia berdosa dan tidak Tuhan, malaikat mentegaskan semula kasih Tuhan kepada umat dan menjanjikan mereka bersaya yang akan datang bersama. Di tema ini, atau tajuk ini saya akan renungkan bersama dalam satu tema. Saudara-saudari, Tuhan utama dalam hati, yaitu marilah kita setia dalam pelayanan, menunjukkan kesalehan dalam umat. Mari kita doa bersama. Oh Tuhan Bapa di surga, kita puji, kita syukur Tuhan sebab memberi peluang kepada kita menemui firman Tuhan dalam perjanjian lama buku kita yang terakhir Malaiki supaya kita mengetahui pusat pengajaran dalam kita ini adalah untuk mengembali kasih pertama kepada Tuhan. Supaya apa yang kita buat bukan buat saja, sia-sia saja, tetapi dengan hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan, maka kita akan menghidupkan jiwa kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh daya dan tenaga demi kemuliaan Tuhan. Dan bagi mereka yang membuat sesuatu demikian, Tuhan dengan kehidupan yang bahagia, walaupun masih ada cabaran, tetapi hati dibawa oleh Tuhan, membuat ketenangan, keamanan yang tidak dapat didapat dalam dunia ini. Tuhan kita ingin terima kasih atas penyelamatan yang disediakan oleh Tuhan Bapa Allah, Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Dengan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita buatkan Tuhan utama dalam hati. Semoga Tuhan memberkati kamu dan kita jumpa lagi